Okey, kita try buat soalan nombor 4. Kata kunci kat sini, kita ada nilai probability pasu yang rosak tu 0.145. So, kalau nilai probability ada, kita perlu maklumat yang kedua, iaitu bilangan pasu yang rosak itu ada 5. Okey, dari sini, Madam boleh tulis X bertabur secara binomial 5, 0.145 dan soalannya tanyakan tentang at most. Jadi probability X kurang sama dengan X kurang sama dengan 2. Bersamaan dengan so nanti dia akan jadi situ nilai yang kurang sama dengan 2 adalah nilai kosong tambah dengan nilai 1 tambah dengan nilai 2. So Madam ganjak sikit cara menulisnya sebab kita kena kira nilai yang sangat panjang. So yang pertama 5C kosong darab 0.145 kuasa kosong 0.1 tolak 0.145 0.855 kuasa 5 tambah dengan 5C1 darab 0.145 kuasa 1 0.855 kuasa 4 plus 5C2 0.145 kuasa 2 0.855 kuasa 3. Kita kira semua sekali. 5 shift bahagi 0 darab 0.855 kuasa 5 tambah 5 shift bahagi 1 darab 0.145 darab 0.855 kuasa 4 tambah dengan 5 shift bahagi 2 darab 0.145 kuasa 2 darab 0.855 kuasa 3. So, kita akan dapat jawapannya ialah 0.975 0.9758 Madam dapat. 0.9758. Double check. Kita teruskan dengan soalan seterusnya. Madam nak pergi kepada soalan B. Soalan B ni dia belitkan sedikit. Sekarang dia nak tahu nilai N. Lepas tu dia kata find the least value of N if probability that none of at most 0.1. Maksud dia macam ni. X bertabur secara binomial, N kita nak cari, probability masih lagi sama. Kemudian dia dah kira kebarangkalian X sama dengan 0. Dia dapati nilai itu. Dia dapati nilai itu at most. Macam tu. 0.1. Jadi kita tahu tadi kita nak kena guna rumus. Jadi kalau kita guna rumus, N C kosong darab 0.145 kuasa kosong 0.855 kuasa N kurang sama dengan 0.1.
Okey, dan kita dah belajar sebelum ni, kita dah buat latihan sebelum ni. Okey, kita buat NC kosong ni adalah 0.145 pun 1. Jadi yang tinggal kat situ ialah tinggal iaitu jadi Madam boleh buat log 0.855 yang kuasa N tu jatuh depan kurang sama dengan log 0.1. Jadi kalau nak tahu log 0.855 ni adalah bernilai negatif. Jadi bila Madam bahagi, dia akan tukar tanda ni. So kita boleh tekan log 0.1 bahagi log 0.855. So kita akan dapati nilai N lebih besar sama dengan, so kita tekan kalkulator sekejap. Okey, bahagi dengan log 0.855. So Madam dapat kat sini 14.699. Jadi integer yang terdekat ialah 15. Okey, selesai soalan itu. Soalan 4C. Using normal approximation. Okey, kemudian dibagi sampel pula ada 100. Okey, so sekarang ni soalan kita dah jadi X bertabur secara binomial 100, 0.145. Kemudian disuruh kita approximate tu. Jadi Madam kena tukar dia menjadi normal. X bertabur secara normal. Nilai min kita dah jadi 14.5 iaitu N darab dengan P. Okey, N darab P 0.145. Kemudian darab dengan Q 0.855. So nilai di sini ialah 12.3975 tu nilai varian. Okey, kemudian dia kata find the probability more than 10. Okey, probability more than 10. So sebelum Madam teruskan, Madam kena buat dulu pertukaran daripada discrete kepada continuous. So Madam akan tukar yang ini dahulu menjadi X lebih besar sama dengan 11. Kemudian Madam akan buat yang kaya, dia akan jadi 10.5. Proses yang Madam buat ni namanya continuity correction. Okey, selepas habis proses yang itu, barulah kita consider dengan norma yang biasa. Jadi dia akan tukar menjadi huruf Z 10.5 tolak dengan 14.5 per dengan standard deviation akan jadi punca 12.3975. So Madam akan gunakan lengkung yang lebih besar. Okey, macam tu. Jadi probability Z lebih besar sama dengan nilai negatif pun tak apa. 10.5 tolak 14.5 bahagi punca 12.3975. So kat sini jawapannya negatif 1.14. Okey, so kita tahu dia adalah symmetrical. Jadi kalau di sini negatif 1.14 dan kawasan yang lebih besar adalah di situ dan Madam telah melanggar nilai kosong di sini, maka jalan kerjanya akan menjadi 1 tolak probability Z lebih kecil sama dengan negatif 1.14. Tetapi nilai negatif tak ada, so Madam tukar
ke sebelah sana Madam pantulkan menjadi lebih besar sama dengan 1.14. Okey, kita akan rujuk tabel pada muka surat 21. So, kita baca 1.14. Okey, kita cari dahulu 1.1. Okey, 1.1 dan kita baca nilai 4. Kita akan dapat 0.1271. Okey, so 1 tolak 0.1271. So, jawapan kita ialah 0.8729. Okey, Madam harap video Madam ini dapat memberi manfaat, dapat memberikan kefahaman yang seragam daripada apa yang Madam ajar di dalam kelas, apa yang Madam videokan ini selaras. Okey, cara Madam mengajar seragam dari awal sehingga sekarang. Okey, semoga cemerlang.